Assalamualaikum sahabat semua. Apa khabar? Semoga kita sentiasa sehat, diberkati Allah dan dilimpahkan rezeki seluas lautan. Amin amin ya rabbal alamin. Tonton video saya sampai habis. Apa yang saya nak cerita untuk hari ini? Jom sahabat semua. Semoga kita sentiasa sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Okey. Hari ini saya nak kongsi dengan sahabat semua apa penyakit yang selalu serang kepada tanaman. Contoh pada pokok-pokok keladi yang sering kerap. Kalau macam contoh pokok pilu, pokok-pokok selain dari keladi ataupun colocasia, dia tak berapa banyak sangat kena serangan penyakit ini. Okey. Okey, penyakit yang selalu saya yang pernahlah berlaku kepada tanaman saya. Yang pertama, penyakit sering kena hama ataupun sering kena ulat kutu putih ataupun ulat putih. Tapi bukan kutu putih. Kalau kutu putih jaranglah kena kepada keladi. Dia kena tak tahu apa nama penyakit tu. Dia ulat putih kecil-kecil. Dia selalu duduk dekat batang keladi ataupun colocasia. Tapi yang sejenis yang selalu kena serang ni, keladi yang berwarna hijau, keladi yang macam contoh black coral, black magic, teacup. Tapi kalau keladi yang jenis berwarna-warni macam ni ataupun daunnya berwarna-warni, dia jaranglah kena penyakit yang macam ni. Selalu dia akan pergi ke pokok-pokok yang jenis color warna hijau, color dia tu ada macam hitam-hitam sikit. Dia akan duduk di bahagian batang ataupun di bahagian daun keladi. Sebab dia akan memakan. Nanti lama-lama kalau nak tahu penyakit tu macam mana boleh terjadi dan macam mana kita nak tahu bila kena serangan penyakit. Okey, daun akan menguning, daun tak segar, kadang-kadang tepi-tepi daun tu menguning, daun tak cantik, lepas tu daun tu macam kurus. Itu mesti ada simptom-simptom. Sebab saya nak tunjuk dia punya ulat tu, dekat tanaman saya tak ada. Dululah, masa dulu saya belum tahu untuk penggunaan semburan tu. Macam contoh dia semburan organik. Dia bukan macam racun, dia organik. Dia tak kisah pun kita nak contoh kita nak pakai kena pokok ke ataupun terlebih bancu ke, tak kisah. Dia tak akan mematikan pokok. Sejak saya pakai, sebab ramai yang tanya saya pakai produk apa untuk kalau contoh ada hama ke, ada ulat ke. Okey, saya pakai ubat dari Taman Zetirus. Kalau sahabat semua nak beli, ada jual dekat Lazada atau Shopee. Okey, kalau nak tahu ubat dia, nanti saya tunjukkan dia punya contoh botol untuk semburan untuk hanti hama atau hanti kulat. Sekejap ya. Okey, ramai yang tanya saya. Okey, saya selalu akan tunjukkan produk dari Taman Zetirus lah. Sebab saya semenjak saya pakai produk dari Taman Zetirus ni memang bagus lah. Banyak dah dulu, masa sebelum saya kenal produk dari Taman Zetirus ni, saya dah macam-macam produk saya pakai, tak menjadi. Dulu pernah saya buat video, saya pakai tisu basah dengan sabun. Itu untuk sementara barang, contoh kita beli semburan tapi belum sampai, kita boleh pakailah dulu tisu basah dengan sabun tu. Sebab tisu basah dengan sabun tu sementara saja, nanti seminggu akan datang dia akan jadi lagi hama. Okey sahabat, tu kalau macam contoh musim hujan, dia lagi kerap ada macam hama, kulat tu. Kita kena sentiasa tengok. Okey, kita kena sentiasa tengok di belakang daun, di bahagian batang keladi, kena tengok. Yang biasa sering kena, contoh
Yang biasa sering kena tu jenis-jenis macam ni lah. Keladi Black Magic, Black Coral, jenis yang berwarna hijau. Paruh, macam tu. Kalau yang jenis berwarna hijau, dia memang senang kena hama dan kulat. Okey, apa yang produk yang saya selalu pakai? Okey, saya akan pakai macam ni produk. Dia macam set semburan baja, tapi dia tak sama. Set semburan baja tu dia ada 5 botol. Kita kena campur. Itu untuk membesaran daun, untuk sihatkan pokok. Kalau yang ini untuk contoh, okey, nampak. Yang saya selalu pakai RR2 dengan RR7. Dia ada tulisan depan ni. Okay, kalau sahabat-sahabat semua nak beli, dekat Lazada atau Shopee ada jual. Produk Taman Zetirus. Tekan je ni RR2. Saya selalu pakai RR2 dengan RR7. RR7 tu untuk spray di bahagian daun. Kalau di bahagian daun tu ada hama, ada kulat, dia memang hari ni kita sembuh. Okey. Pakai RR2 atau RR7. Kita pakai untuk semburan. Kita sembuh. Kalau contoh macam saya selalu buat 2 minggu atau 3 minggu sekali. Ada hulat ke, tak ada hulat, ataupun ada hama ke, ataupun tak ada hama ke, saya akan sembuh. Kalau musim hujan, saya akan sembuh 2 minggu sekali. Sebab musim hujan kerap akan datang hama, kutu ataupun kulat. Kadang-kadang ada ulat di bahagian tanah. Di bahagian tanah, kadang-kadang ada jenis daun yang senang membusuk. Daunnya membusuk kuning. Kalau daun membusuk kuning tu dia ada dua. Kadang dia kerap kena air hujan, boleh jadi dia punya daun tu busuk. Yang kedua, terlampau letak di tempat yang redup sangat, lepas tu kita kerap siram dia. Bila kita kerap siram dia, daun pun boleh akan membusuk sebab media tanah terlampau banyak tanah, ataupun media tanah tu tak sesuai lah untuk dia. Kalau kita pakai media tanah yang ringan, tak ada masalah pun pasal macam contoh daun membusuk tu. Okey, dua lah, antara kena kerap air hujan ataupun penyiraman terlampau kena di bahagian daun. Yang kedua, media tanah terlampau banyak tanah. Okey, kalau untuk tanaman ni, kalau saya akan guna semua tanaman saya media ringan lah. Media ringan. Okey. Okey, tentang hama ni. Okey, kalau kita spray tu, insya-Allah, macam contoh hari ni kita spray, besok hama tu dah mati dah. Tak ada masalah langsung. Semenjak saya pakai produk dari Taman Zetirus, tak ada masalah kepada pokok, daun, ataupun kita terlebih bancuh pun dia tak bermasalah kepada daun. Sebab ramai yang tanya saya, ramai yang tanya selalu kena serangan hama. Cepat-cepat ya sahabat semua, kalau dah kena serangan hama ataupun kulat, kita kena cepat-cepat spray. Cari produk-produk, tak kisahlah kalau sahabat selalu guna produk apa, tapi kalau selalu guna dia tetap macam tu, cuba produk dari Taman Zetirus. Lazada atau Shopee dia ada jual. Okey, sebelum dia melarat, sebab kalau dia dah melarat, dia akan penuh di bahagian daun dan batang-batang keladi. Takut dia senang jangkit banyak pokok. Kalau saya, pokok kena ke tak kena ke, saya tetap spray semua tanaman saya. Kalau malas-malas saya pun 3 minggu macam tu. Tak silap saya, satu produk macam ni 20 lebih kot, 25 ke macam tu. Sebab saya tak pernah beli kat Lazada dengan Shopee, saya biasa beli direct dari Taman Zetirus. Okey. Dia macam ni botolnya. Macam contoh, kita dah pakai set semburan dari Taman Zetirus 5 serangkai pun bagus juga. InsyaAllah lah tak ada masalah. Sejak saya pakai produk dari Taman Zetirus, alhamdulillah. Sebab kalau dah kena,
Macam contoh hari tu, ni pokok ni pernah ada masalah juga. Tapi bukan macam hama tu. Dia terlampau kena air kot. Sebab keladi yang jenis berwarna-warni ni, kalau kita contoh kita kerap kena hujan, dia masalah juga kepada pokok. Sebab daun dia tak tahan. Daun dia busuk. Hari tu saya potong semua sebab dia ubi dah besar. Kalau untuk keladi ni dengan kalokasia tak sama. Keladi dia dari ubi. Okey, kalau pokok keladi, kalau dari ubi, ubi dia dah besar, daun akan tumbuh besar. Nampak. Okey, kalau kalokasia dia keluar dari aloe. Aloe atau akar, nampak. Dia ada akar, nampak. Dia ada akar. Di bahagian akar ni kita boleh potong, kita boleh tanam. Kalau saya memang suka dengan kalokasia. Sebab kalokasia ni senang je kita nak jaga daripada keladi. Sebab keladi ni dengan kalokasia dia seakan sama. Perbezaannya, kalau kalokasia dia dari kita boleh tanam dia dari keratan batang ataupun aloe dia tu. Okey, kalau dari ubi ni dia ada kalau keladi ni dari ubi. Ubi tu kalau kita nak memperbanyakkan, kita boleh ada dua cara. Dia akan mengeluarkan anak baru kita ambil, ataupun kita potong dari ubi dia. Ubi dia boleh tumbuh lah untuk anakkan pokok lah. Kalau saya sekarang ni saya tak akan ambil dari ubi dia. Saya akan ambil kalau dia dah ada anak, saya akan ambil. Tapi kalau kita seminggu sekali, kita selalu membaja, insya-Allah. Lepas tu media pot yang betul, media tanah yang betul, insya-Allah akan tumbuh anak banyak. Okey, macam keladi-keladi yang ada dekat taman saya lah. Biasa saya akan guna cara saya sendirilah. Okey, tu tips yang dari saya lah. Kalau ada masalah hama atau kulat, tapi berjaga-jaga di waktu hujan. Sebab di waktu hujan selalu ada masalah. Okey, masalah tanaman. Okey, kalau nak spray untuk spray yang dari Taman Zetiros tu, sahabat semua, bila dah spray, sahabat semua tak boleh kenakan air ataupun siram air tak boleh, kena air hujan tak boleh. Kalau kita nak spray, kita siram dulu tanaman. Lepas tu selepas siraman tu baru kita buat spray. Kalau dijangkiti hama tu, buat seminggu sekali dengan kerap. Kalau contoh hama tu dah tak ada, kena rajin lah belik-belik tanaman, belik-belik daun. Sebab kalau kita sentiasa kita tengok tanaman kita, pasti ada masalah. Tapi kita mencegah dulu sebelum berlaku. Sebab kalau dah berlaku, hama ni memang susah sangat nak hilang. Kadang kita kena buang semua daun. Okey, buang semua daun. Selepas kita dah buang daun tu, jangan longgok lagi di satu tempat. Kalau boleh, masukkan dalam plastik, kita terus buang ke tong sampah ataupun bakar terus. Sebab bila kita dah potong daun-daun tu, nanti malam dia akan pergi lagi terbang. Sebab dia boleh terbang, dia akan pergi lagi ke daun-daun yang ada di dalam taman kita lah. Kena berjaga-jaga. Kalau dah kena hama ni memang kena berjaga-jaga. Cepat, jangan lambat. Kita kena cepat. Macam contoh, jaga dan bersihkan dia. Kalau tidak, lagi teruk kalau dah kena yang parah. Sebab boleh mati. Lama-lama pokok kita boleh mati. Dia sebab dia makan kita punya zat dari pokok tu. Dan daun. Nanti daun macam tak sihat, macam tak segar. Tu mesti ada masalah. Okey sahabat semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Aisyah Bunga. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Jangan lupa tonton video saya sampai habis. Kalau ada iklan, jangan di skip. Bye.